InsyaAllah kita mulakan kuliah pada malam ini dengan kita sama-sama membaca Ummul Quran ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashab rizam sya'ulahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala bil Qur'anil Karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخره ليوم تشخص فيه الأبصار. Maksudnya janganlah kamu menyangka Allah Subhanahu wa taala itu lalai terhadap apa-apa yang dikerjakan oleh orang zalim di kalangan kamu. Hanya saja mereka itu ditangguhkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala sehinggalah satu masa mata mereka akan terbeliak melihat azab Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga aku lebih dikasihi, melebihi kasihnya pada anaknya, ayahnya, lebih kasihnya pada anaknya, dan lebih kasihnya pada manusia semuanya. InsyaAllah mati semulakan Al-Fatih Tuan Imam, suruhnya Tuan Bilal, pengerusi surau, jawatan kuasa surau, sidang jamaah muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini sekali lagi kita dapat bersama pada malam ini untuk kita sambung bab nafkah. Nafkah binatang, nafkatul bahaim, nafkah binatang. Tanqasimul bahaim ila asnafi salasa ataliyah. Terbahagi segala binatang itu kepada 3 kumpulan. Mana terbagi pada 3 jenislah binatang dalam bab nafkah. Yang pertama bahaim makulatun, binatang-binatang yang boleh dimakan. Pertama, binatang-binatang yang boleh dimakan. Yang kedua, bahaim muhtarimatin ghairu makulatin, binatang peliharaan yang tidak halal dimakan. Binatang yang diharamkan dimakan, itu tak boleh makanlah binatang tersebut. Binatang tu memanglah boleh makan. Kita lah yang tak boleh makan dia, sebabkan telah pun diharamkan oleh Allah
Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bahaim ghairu muhtarimatin. Binatang yang bukan peliharaan ataupun binatang yang bukan dihormati. Binatang yang ghairu muhtaramatin. Binatang yang tidak dihormati ataupun binatang bukan peliharaan. So ada 3 jenis binatang lah yang disebut oleh musannaf ataupun pengarang kitab. Baik. Seterusnya, binatang yang halal dimakan. So kita lihat yang pertama, binatang yang halal dimakan. Termasuk dalam jenis ini ialah semua jenis binatang ternakan yang halal dimakan. Pemiliknya boleh memilih sama ada memberinya makanan dan minuman bagi membolehkannya terus hidup. Pemilik boleh memilih sama ada memberinya makanan atau minuman bagi membolehkan hidup, atau menyembelihnya untuk dimakanlah. Atau sembelih makan, atau menjualnya, ataupun menghadiahkan, menghibahkan ataupun hadiahkanlah pada orang lain. So kat situ pun dapat pahala lah. Macam tu. Sama ada 4 pilihan, 4 choice dia. Pertama, sama ada kita teruskan pelihara dia dengan kita bagi dia makan minum. Sebab binatang pun nak makan juga, bukan kita je nak makan. Kadang kita sibuk nak makan dia, tapi dia pun tak dimakan. Sial binatang tu kan kuku kering. Dia pun kurus kering. Jadi macam mana kita nak makan? Tulang je lah. Daging tak ada, tulang je. Makan macam mana? Dapat sup tulang pun okey lah ustaz kata. Baik, kemudian menyembelihnya untuk dimakan. Boleh? Jika tidak, dia naklah menjualnya. Jika dia masih berdegil, binatang tu naklah jual secara paksa. So siapa nak paksa? Persoalannya siapa yang nak paksa? Dia dah tak naklah bagi makan minum pada binatang tersebut. Binatang tu boleh dimakan, cuma dia malas je lah. Tuan ni jenis pemalas. Dia bolo binatang tak, bolo itik tak, bolo ayam pun tak, semua tak. Tapi bagi makan tak nak. Macam mana tu? So dalam konteks ini bolehlah kita maksa. So siapa yang nak maksa tu? Bolehlah sesiapa yang ada kuasa paksa. Okey, ketua kampung dan sebagainya, bolehlah paksa. Ataupun jabatan apa tu? Unggas Jabatan unggas? Perkhidmatan. Jabatan perkhidmatan veterinar dan sebagainya. So yang ada autoriti lah, bolehlah paksa dia supaya bagi makan pada binatang tersebut. So kalau tak nak, jual je lah. Ataupun suruhlah orang lain bela, payah benar. Dah kau nak bela tapi kau tak bagi makan, macam mana? Sebab mana sifat kasih sayang kau pada binatang? Biasanya orang pada binatang ni dia ada sifat sayang, betul tak? Tak ada sifat sayang, siapa nak bela? Dan satu lagi, minat nak bela. Ada orang dia tak minat, dia tahu makan je. Janji ada 2 di kedai, di supermarket, pasar raya kan, di pasar ada jual benda sebut, dia belilah. Dia nak bela tu yang masalah tu. Apalagi kalau orang duduk kat taman. Kalau duduk taman ni memang susah lah nak bela, dia akan mengganggu jiran sebelah. Tapi kalau ada ruang untuk orang kata menternak binatang tu, okey lah, teruskanlah macam tu. Ada tanah dan sebagainya. Baik, kemudian yang kedua, binatang yang tidak halal dimakan. Binatang peliharaan yang tidak halal dimakan. Antara binatang peliharaan yang tidak halal dimakan ialah anjing pemburuan. Anjing buruan yang tidak ganas. Anjing buruan yang tidak ganas, kucing, helang, lebah, ulat sutera dan sebagainya. Pemiliknya mesti menjaga dan memberinya nafkah, makanan dan minuman kepada binatang tersebut. Okey. Anjing pun
ada anjing-anjing yang boleh dibenarkan pelihara, itulah anjing perburuan. Kemudian anjing untuk menjaga harta benda, itu dibenarkanlah. Anjing untuk menjaga ternakan, anjing untuk menjaga ternakan ataupun tanaman, itu dibenarkan. Saja bela anjing tak boleh. Masuklah rumah dan sebagainya, dia jilat kita punya barang-barang dalam rumah kita, lepas tu kencing, berak, sepah dan sebagainya. Jadi mengganggu kita lah, mengganggu jiran, tetamu nak hadir dan sebagainya. Itu sebabnya Nabi Muhammad SAW sabda yang maksudnya bahawa barang siapa memelihara anjing, maka dia akan kehilangan satu kirat. Satu kirat, ada yang mengatakan 2 kirat. Bermakna kirat tu pahala dia tu akan berhilangan, hilang pahala dia. Setiap hari dia punya pahala tu akan berkurangan, pahala amalan dia. Kalau seandainya dia pelihara anjing tapi dengan tujuan untuk nak sonok-sonok lah, nak sonok-sonok, nak tidur dengan anjing, nak peluk anjing, nak cium anjing, ikut style barat. Tengoklah barat macam mana kan. Barat tu tengoklah dia tidur dengan anjing. Kadang-kadang anjing tidur tempat dia tidur bawah. Anjing tidur atas katil, dia tidur kat lantai. Sebab apa? Dia memuliakan anjing. Memanglah anjing ni orang kata banyaklah dia punya faedah dia daripada sudut lain. Dia menjaga harta tuan dia, dan dia akan backup tuan dia. Kalau ada orang datang nak ceroboh rumah, dia akan bunyi bising, dia akan halau, mungkin dia akan menggigit dan sebagainya kan. Dan anjing pula senang diajar, senang dilentur dan sebagainya. Tapi daripada sudut lain pula, kalau segi sains memang tak sesuai lah. Sebab benda binatang ini ada cacing pita kan. Yang mana cacing pita itu dia boleh merebak jangkitan kepada manusia. Bahaya dia macam babi. Babi kan ada cacing pita tu yang halus tu, yang boleh merebak kepada tubuh badan manusia. Jadi memang tak sesuai lah untuk kita nak makan, melihara dan sebagainya. Mana? Dia memudaratkan orang tak? Dia memudaratkan orang tak? Tembak je lah, racun kan, takut kan tak mati pula. Tembak terus je lah. Ataupun panggillah pihak berkuasa suruh tangkap suruh tangkap buat tempat lain. Macam tu. Kan tak silap-silap kan kita pula digigit kan. Macam tu. Racun. Mana yang sesuai lah, yang tuan rasa sesuai, kaedah itu sesuai, dan kita tak menyakitkan dia. Mana kalau kita menyakitkan dia kan, jadi sudah tentu maknanya kita macam menyeksa dia lah. Jadi kalau nak bunuh tu, bunuhlah cara baik. Maksud baik mana cepat matilah, tak adalah memudaratkan dia. Nanti besok tuntut, besok akhirat besok, kau sesa aku, kau nak bunuh lah, ni pula aku sesa pula aku. Dia tuntut akhirat besok tuan. Macam tu. Baik. Jadi pemiliknya mesti menjaga dan memberikan nafkah makanan dan minuman kepada binatang tersebut. Jika dia enggan menjualnya atau tak ada pembelinya, dia mesti menyerahkan binatang tersebut kepada sesiapa yang boleh memanfaatkannya supaya dia boleh terus hidup. Seperti anjing tadi, kucing. Sebab ada orang suka bela kucing, ada orang tak suka. Elang ni susah nak carilah. Kasih di tempat kita ni memang susah nak cari elang. Kemudian lebah, ada orang boleh ternak lebah. Kalau tak nak lebah, pergilah panjat pokok yang besar tu kan, lebah tualang tu, punya besar punya pokok dia. Kemudian ulat setera dan sebagainya lah. Jadi pun walaupun dia ni
kalau disebah pada kita memang benda tu kecil je, tapi dia pun ada hak untuk hidup juga, macam tu. Bukan kita juga ada hak hidup, dia pun ada hak juga hidup. Dia pun dicipta Allah Ta'ala juga. Dia tak terjadi dengan sendirinya, dia dicipta oleh Allah Ta'ala, dan dia pun ada fungsi dia masing-masing, binatang tadi. So kalau kita boleh ternak, jadi bagilah dia makan. Kalau tak nak, lepaskanlah, kasih pada orang lain. Jika dia enggan menjualnya atau tak ada pembelinya, dia mesti menyerahkan binatang tersebut kepada sesiapa yang boleh memanfaatkan supaya dia boleh terus hidup. Kemudian yang ketiga, binatang bukan peliharaan. Contoh binatang bukan peliharaan ialah anjing liar atau binatang-binatang berbisa. Orang ramai tidak perlu memberikan makanan dan minuman. Hal ini kerana tidak salah membunuhnya selagi ia berkeadaan demikian. Nampak? Dah terjawablah. Tak salah kita membunuhnya. Sebab kalau kita tak bunuh, mungkin dia akan bertambah membiak dan boleh menteratkan diri kita, anak kita, budak kecil dan sebagainya. Dia akan gigit, dia akan serang. So daripada kita terus biarkan macam tu merebak, kan, dia semakin banyak, so sebaiknya kita tembak. Kita bunuhlah, tapi janganlah sampai menyeksa dia. Kalau nak bunuh terus. Macam tu. Baik, hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dakhalatil mar'atu an-nar fi khirratin rabatatha fala hiya at'amatha wala hiya asalatha ta'kulu min hashishin ardi hatta matat hazlan. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Nabi SAW, sabdanya, seorang perempuan masuk neraka disebabkan oleh seekor kucing kerana dia mengikatnya. Rabatatha, lepas tu dahlah diikat, kemudian tak bagi makan. Kemudian dan tidak melepaskannya, makan binatang yang melata di muka bumi. Wala hiya rasalatha takul min hasyashil ardi, sehingga kan kucing itu mati dalam keadaan kurus kering. Sehingga dia mati dalam keadaan kurus kering. Nampak? Jadi menyeksa binatang tadi lah. Ni kucing kan, dia kiaslah lain, walaupun kucing ke apa benda ke, anjing ke dan sebagainya, atas nama binatang. So kalau kita tak suka, lepas terus lah, jangan seksa dia, jangan pukul dia. Nanti dia menuntut pula esok pada kita, ya. Dan Nabi pun memang suruh kita buat baik dengan binatang. Mana suruh buat baik? Tapi bukan semua binatang perlu buat baik. Kita buat baik dengan harimau, silap-silap ngap kan kita. Buat baik dengan singa, silap-silap dia ngap kepala kita. Buat baik dengan ular, kan ada orang suka bela ular. Daripada ular sawo tu kecil sampai ular sawo tu besar batang pinang tuan. Duduk dalam rumah, kan ada kan. Saya risau tuan. Risau. Dia belalah binatang tu, ular tu daripada kecil. Memang daripada kecil dia ambil. Tapi bila dah besar ni, kita pun risau juga duduk dalam rumah. Dia kan tengok dalam FB, ular punya besar duduk dalam rumah. Tetamu datang pun kalau nampak tu takut, cuba lari. Dan takut nanti ular tu nanti satu hari dia ngap tuan dia balik. Mungkin makanan tak cukup. Yalah, kalau ular dah semakin besar, sudah tentu makanan semakin banyak dia nak makan. Takkan sikit nak makan, ayam takkan seekor ke dah. Kalau kecil-kecil tu, ayam ular kecil bolehlah makan separuh daripada ayam tu. Tapi kalau ular dah besar, batang pinang, duduk dalam rumah, agak seekor ayam cukup tak? Seekor ayam cukup? Tak cukup seekor ayam.
Paling tidak mungkin 10 ekor ayam. Tak cukup tuan je lah. Tak cukup tuan lah ingat macam tu. Terlapar tuan. Okey? Bahaya juga binatang tu. Walaupun ada orang minat, kadang dia minat benda tu, dia minat dengan binatang, dengan ular. Kalau Mak Saleh tu tuan, lagi pula macam-macam benda dia bela. Kan tengok dalam National Geographic kan doktor apa pun, doktor binatang tu. Tengoklah. Orang yang hantar binatang kat dia untuk dirawat kan, macam-macam jenis binatang dia rawat. Kadang ada orang bela ular, lipan, tikus. Pelik betul lah tengok manusia ni kan. Tikus pun dia bela kan. Sayang dia tikus tu, siap sosium tikus tu. Macam tu. Yang doktor haiwan ni pun dia dah biasalah kerja tu kan. Dia tak ada masalah pada dia. Dia pun dapat, dia kan bisnes lah. Mana setiap kali orang hantar binatang, dia kira bisnes daripada dia, income untuk dia kan. Tak nak memang dia kena rawat lah kalau binatang tu sakit. Dan yang peliknya manusia ni, tengoklah macam-macam benda yang dia bela. Tak tahulah, mungkin ada lesen, tak ada lesen, tak tahulah. Kalau kita ni, kalau binatang pelik-pelik yang kita bela, biasanya ada lesen. Tak ada lesen, memang tak kena bagilah. Ayam hutan perlu tak lesen? Perlu. Ayam denak. Nampak? Ayam denak pun kena ada lesen. Kalau ayam kampung tak perlu lesen lah. Ayam daging perlu lesen. Tak ada nak lesen kan? Tenak lah ayam daging tu. Tapi kalau kita buat komersial lain lah, perniagaan. Tapi kalau setakat orang kata macam ayam hutan, okey, kena lah kan. Singa ke rimau ke nak bela kat rumah, mesti ada lesen. Kijang ke pelanduk, rusa dan sebagainya, perlu lesen tak? Ada perlu lesen. Nampak? Tak ada lesen nanti kan salah, kena tangkap. Dia kata, oh ini binatang yang dikawal. Nampak? Binatang peliharaan, binatang yang dikawal. So maknanya kalau nak bela mesti ada lesen. Lesen salah. Dan pelanduk kan. Tak ada lesen, mana tak boleh bela pelanduk. Sebab jarang orang bela pelanduk. Nak cari satu rumah yang bela pelanduk pun memang tak ada lah. Kat taman ni memang tak ada. Nak jumpa orang bela pelanduk biasanya dekat taman haiwan. Kat situ lah. Oh lah ada pelanduk. Oh lah ada landak dan sebagainya. Baik. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang perempuan masuk neraka sebabkan seekor kucing. Kerana dia mengikatnya, tidak memberinya makan dan tidak melepaskannya makan binatang yang melata di muka bumi. Sehinggalah kucing itu mati dalam keadaan kurus kering. Kucing ialah contoh binatang peliharaan sekalipun tidak halal dimakan. Nampak? Kucing ialah binatang peliharaan yang, dan biasanya kucing ni lah cepat membiak. Dia cepat membiak kucing ni. Kadang banyak kucing datang rumah kita kan, entah daripada mana kucing pun tak tahu. Miau miau miau. Kadang kita malas nak layan. Masalahnya anak kita, dia suka dengan kucing. Biasalah tu, terserasa tuan-tuan pun macam tu juga. Ada kalangan kita ni memang tak suka nak, sebab kita pun tak nak buat dosa apa-apa kan. Menyusahkan kita, menyusahkan dia. Lebih baik tak payah bela kucing. Kalau nak bela kucing pun sekor, 2 kat rumah dah lah. Ini sampai satu batalion datang rumah kita kucing, macam mana? Takkan tuan-tuan nak sanggup nak layan banyak-banyak kucing. Makanan kita pun tak cukup. Nak makan tu dia pula. Anak-anak masalahnya, anak-anak kita dia suka kucing. Nak tak nak paksalah timur. Okey. Baik, sehubungan itu binatang bukan peliharaan seperti 5 jenis binatang perosak yang disebutkan dalam hadis tersebut. Dalam hadis terkeluar daripada hukuman tersebut, daripada hukum tadi. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW.
daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala hamsun fawahish 5 benda yang merosakkan, yang berbahaya. Yuqtalna fi hilli wal haram. Sama ada dia di tanah halal ataupun di tanah haram, maka naklah dibunuh. Sama ada binatang tu berada di tanah halal ataupun tanah haram, maka naklah kita bunuh. Yang pertama, al-hayyatu, ular. Yang pertama ular kan. Ular pun ada macam-macam ular. Biasanya ular ni memang berbisa lah, walaupun kecil, bukan ada ular berbisa juga. Itu. Kemudian al-ghurab, abqa, mana gagak yang di belakangnya dan di perutnya berwarna putih. Gagak yang di belakang dan perutnya berwarna putih. Kemudian al-fa'rah, tikus. Kemudian al-kabul ukur, anjing liar. Kemudian al-hudayya mana hulang. Kalau tempat kita ni, kalau hulang ni biasanya akan tangkap, dia akan tangkap anak ayam dan sebagainya kan. Kalau separuh tempat di bukan di Malaysia, di luar negara, biasanya hulang ni kadang dia jadi macam komersial. Hulang ni mana orang kaya kan. Kalau di negara Arab tu, siapa yang ada helang tu, kira orang kaya lah, orang berada. Macam tu. Kita tengoklah. Kalau tengok dalam FB tu, kalau di Arab. Kemudian ada sebuah tempat ni pula di luar negara ni, elang tu digunakan untuk menangkap binatang buruan. Tapi elang jenis besar lah. Kalau elang jenis kecil, memang tak dapat nak tangkap. Kalau elang besar tu, kambing pun tuan-tuan, dia boleh tangkap. Kambing gurun tu, dia boleh tangkap. Sebab saibut elang tu besar. Mampu tuan-tuan diangkat elang tu. Bayangkanlah kambing kan besar, sudah tentu saiz elang lagi besar. Kotak macam mana nak tangkap? Baik. Tapi kalau di Malaysia ni memang tak adalah. Kecuali elang yang ada kat zoo je lah. Untuk pameran, untuk buat persembahan. Gitu. Baik. Jadi 5 binatang tadi yang kita digalakkan bunuh. Sama ada tanah halal ataupun tanah haram. Yang pertama, al-hayyatu, mana ular. Apalagi kalau ular tu ular yang berbisa, memang digalakkan kita bunuh. Kalau tak nak bunuh, tangkap, hantar tempat lain. Hantar tempat lain. Kan dalam apa tu? Dalam Astro tu, kan? Siapa nama tu yang ada lelaki bini ke? Lelaki bini ke? Yang bertatu banyak tu kan? Kan dia suka tangkap ular. Dia tak bunuh ular, dia tangkap. Dia tangkap, dia hantar tempat lain. Tempat hantar lautan. Gitu. Okey lah. Kalau jumpa ular, siaplah bersilat lah kita. Silap, ambil parang, ambil buluh, tu bunuh je. Tapi separuh orang ni dia minat, dia sayang kepada ular. Dia tangkap ular tu, daripada orang bunuh dia tangkap. Jadi dia hantar lautan, jauh daripada manusia. Itu pun ada juga faedah dia. Baik, kemudian gagak yang di belakang dan di perutnya berwarna putih. Ni macam mana nak cari ni? Al-ghurabul abqa, gagak yang di belakangnya dan di perutnya berwarna putih. Pernah jumpa tak gagak macam tu? Tak ada kan, biasa gagak hitam. Nak cari gagak putih ni yang susah ni tuan. Payah, mungkin dalam 1 daripada 1000 baru jumpa kot gagak putih. Biasa gagak hitam. Kemudian tikus, memanglah tikus, binatang yang boleh merosakkan. Dan kita kalau rumah kita ada tikus, kita pun bengang lah. Nak tidur pun tak payah. Kalau tikus masuk rumah kita, habis semua di selongkar. Piuk belangor semua habis selongkar tikus. Baik, kemudian anjing liar dan helang. Baik, nafkah kepada pokok dan tanaman. Maksud beri nafkah pada pokok dan tanaman adalah dengan menyiram dan menjaganya. Itu maksud bagi nafkah pada pokok-pokok. Semua pokok-pokok pun nakkan nafkah juga tuan. Bukan kita je nak nafkah, bukan binatang je nak nafkah. So pokok tanaman-tanaman pun perlu juga nafkah.
adalah dengan cara menyiram dan menjaga dia. Tapi kalau pokok besar, siapa nak siram? Pokok kecil bolehlah kita siram, bunga-bunga dia. Habis pokok lautan tu, siapa nak siram? Lepas tu pokok getah, yang dah besar-besar lah, yang nak getah tu, siapa nak siram? Kecuali Allah Ta'ala je, hujan turun. Tu cara dia nak siram. Kita hanya boleh siram pokok kecil-kecil lah. Itu pokok kat rumah kita, bunga-bunga. Kalau di taman ataupun di mana, di bandar tu, biasanya pokok ditanam di tepi jalan, di persimpangan jalan. So itu bukan kerja kita lah. Itu masjid daerah punya kerja. Itu kerja dia. Jangan tuan-tuan pergi kajian siram pula. Tak ada kerja kan. Terkejut pula punya daerah. Siapa pula nak menyiram ni? Baik. Kemudian, jika pemiliknya tidak mahu menebangnya untuk sesuatu tujuan, dia hendaklah menyiram dan menjaga pokok atau tanaman-tanaman tersebut. Kalau pemiliknya tak nak tebang ataupun tak nak potong lah. Kalau pokok yang kecil ni, potonglah istilah kita. Kalau pokok besar, tebanglah. Jadi pemiliknya tak mahu tebang dengan suatu tujuan, dia naklah menyiram dan menjaga pokok tadi atau tanaman tadi. Demikian kerana kecuaian menjaganya dianggap mensia-siakan harta benda tanpa sebab yang dibenarkan oleh syarak. Sampai begitu sekali lah kitab ni cakap. Jadi kalau kita cuai dalam bab pokok aja, pokok tuan-tuan, apa sangatlah pokok kan. Kalau pokok mangga tu, mungkin pokok durian tu mungkinlah ada hasil dia. Ini pokok-pokok biasa, tak ada hasil. Kalau pokok bunga ni biasa suka tanam perempuan lah. Rumah kita lah suka tanam pokok bunga dengan pasu bunga dia tergantung kat rumah sebagainya. Lelaki mana ada. Tak heran pokok bunga tu. Macam tu. Tapi ada juga lelaki yang minat pokok bunga. Suka dia tuan-tuan. Dia buat balik, pergi mana-mana, singgah mak kawan ni, tengok ada pokok bunga cantik lah. Bayar satu lah. Balik satu lah, balik dah tanam kat rumah. Dia minat bunga. Dia jiwa dia memang jiwa kebunga-bungaan. Jiwa kebunga-bungaan. Dia suka tengok bunga. Kita ni mana ada jiwa kebunga-bungaan? Tak ada. Tak minat dengan bunga ni. Kalau tanam pokok pangga tu juga hasil dia tak gitu. Tapi perempuan ni lain, jiwa dia tak sama dengan lelaki, tuan-tuan. Baik. Jadi jika pokok-pokok atau tanaman itu ditebang untuk dimanfaatkan atau untuk sesuatu pembangunan dan sebagainya, dia boleh menebangnya atau membiarkannya mati kering. Hal ini adalah kerana perbuatan tersebut mempunyai tujuan yang diizinkan oleh syarak. Apalagi kalau pokok tu memang menyusahkan kita pula, menghalang kita punya pemandangan. Kita nak jalan pun tak dapat. Memang sesuai lah tebang gitu. Hukumnya tebang lah. Durian ponek kita tanam tapi tak berbuah, hukum itu. Durian tuan kan, kita ingat ni musangking apa benda tu, beli mahal. Tanam punya tanam tak berbuah, bertahun-tahun tanam kan. Daun ni lobek, tapi buah tak ada. Apa hukum tu? Tebang lah, nak buat macam mana? Mangga tu juga, kita ingat mangga ni sedap juga kan. Dia tanam lah, tanam punya besar, tak juga berbuah. Orang lain tanam sekejap berbuah, kita tanam bertahun-tahun tak berbuah. Yang banyak daun dia. Daunnya yalah, mungkin daripada satu sudut memanglah boleh kita tidur bawah dia sebab daun banyak. Tapi satu sudut lagi macam menyomak rumah kita. Somak pandangan kita kan, dengan daun yang lagi bila kalau dia jatuh tu, daun dia berguguran tu kan semak rumah kita. So hukumnya tebanglah, no je lah. Ataupun kurangkan dahan dia tu lah. Nak tebang mungkin sayang kan, nak berbuah tak berbuah. Last kita potong lah dahan itu.
kurangkanlah dia punya dah ada. Baik. Seterusnya penjagaan anak, hadanah. Masuk tajuk baru, hadanah. Apakah dia katakan hadanah? Perkataan hadanah bermaksud penjagaan anak. Daripada segi bahasa, hadanah bermaksud tepi ataupun sisi. Hadanah dari segi bahasa maksudnya tepi atau di sisi. Demikian kerana penjaga anak mengambil anak yang dijaga ke sisinya. Gitu. So kenapa namakan hadanah? Kerana penjaga anak mengambil anak yang dijaga ke sisinya. Itu dikatakan hadanah. Mana ambil anak tadi untuk jaga di samping dia lah. Dibagi makan, minum dan sebagainya. Sementara daripada segi syarak bermaksud menjaga seseorang yang belum berupaya mengurus diri. Itu dikatakan hadanah. Menjaga seseorang yang belum berupaya mengurus diri dan mendidiknya dengan pelbagai cara sesuai dengan pertumbuhannya. Bagi kanak-kanak yang masih kecil, hadanah berakhir sehingga umur dia mumayyiz. Maka habislah tempoh hadanah. Penjagaan kanak-kanak selepas umur mumayyiz sehingga balik dinamakan sebagai kafalah, yang bermaksud pelihara. Ada lain, ini istilah berbeza tu. Satu hadanah, satu kafalah. Hadanah ni makna jaga anak sampai dia mumayyiz. Mumayyiz maksudnya dia dah boleh bezalah, oh ni tai, ini makanan, dia dah boleh bezalah setakat tu kan. Atau dia katakan sebagai hadanah. Kalau kafalah maknanya umur mumayyiz sehingga balik. Makna daripada dia mumayyiz tu sampailah kepada balik, dia dah bermimpi, kan? Kebiasaannya umur dalam 15 tahun untuk lelaki dan 9 tahun untuk kanak-kanak perempuan. Itu dia katakan sebagai kafalah. Jadi kafalah. Baik, apakah hikmah pensyariatan? Hikmah pensyariatan hadanah adalah untuk mengatur tanggungjawab berkaitan dengan penjagaan dan pendidikan kanak-kanak yang masih kecil. Hal ini kerana kemungkinan suami isteri berpisah, atau hidup tanpa persefahaman, atau berada dalam kesempitan untuk memberi perhatian dan mendidik anak-anak mereka. Jika keadaan ini dibiarkan, pertikaian mereka akan tak selesai. Mereka tak selesailah bertikai, berbalah. Hal ini merupakan satu penginayaan terhadap kanak-kanak dan mengabaikan tanggungjawab mereka, kepentingan mereka. Tuan-tuan, itu sebabnya ada hadanah. Biasa hadanah ni ialah bila berlakunya perceraian lah. Perceraian mak ayah, kan? Ataupun mungkin tak bercerai tapi asyik tak sepahaman. Okay? So siapa yang nak jaga anak? Siapa yang nak jaga? Authority siapa? Biasanya authority kalau untuk hadanah ni biasanya untuk ibu lah. Ibu lah yang kena menjaga. Kalau ibu tak ada, ibu tak mampu nak jaga. Contoh ibu gila, ibu dia gila, ataupun ibu tak ada pekerjaan, so siapa nak jaga? Jatuh pada nenek. Nenek pun tak mampu nak jaga, jatuh kepada dia ada nenek belah lelaki, ada nenek belah perempuan. Dia tengok jatuh pada nenek yang mana satu. Biasa dia akan jatuh pada nenek belah perempuan dulu. Dia biasanya akan belah perempuan dulu, bagi pada mak saudara dan sebagainya. Itu mana nak penjagaan, nak dapat ayah, nak dapat penjagaan tu susah sikit. Ayah mana bekas suami lah, dia nak dapat penjagaan untuk anak tadi, sebab dia masih kecil anak tadi, memang susah nak dapat. Biasanya hakim akan bagi mana lebih kepada pihak perempuan. Ibu dia ke, tak boleh ibu, nenek, tak boleh nenek, makcik, mana mesti dah belum belah perempuan dulu. Dah jauh nanti barulah pada pihak lelaki pula. Macam tu. Baik, kita tengok sini. Hal ini adalah kerana kemungkinan suami isteri berpisah, atau hidup tanpa persefahaman, atau berada dalam kesempitan untuk beri perhatian dan mendidik anak kecil. Miskin, anak ramai, anak ada 10 orang, kan? Semua masih merah-merah, kecil kan, gitu. Semua kecil lagi. Suami, mak ayah, suami isteri susah hidup dia.
Pekerjaan pun kadang tentu arah. Dia tak cukup lah untuk nak survive kehidupan. So, mana dia bagi anak dia pada orang lain untuk penjagaan anak. Kan? Jadi orang yang ambil itu kira macam anak angkat lah pada dia. Anak angkat. Baik. Jadi keadaan ini berkemungkinan menjadi penyebab kehancuran masa depan kanak-kanak kalau seandainya tidak ada hadanah. Tidak ada bagi penjagaan anak tadi pada orang lain. Sebab mak ayah dia susah. Adik-beradik dia ramai. Jadi mak ayah tak mampu nak jaga. Ataupun tadi cerai lah. Memang mak ayah dia bercerai. Memang perlu ada hadanah. Baik, oleh itu peraturan yang menyeluruh perlu wujud bagi menentukan pihak yang bertanggungjawab untuk menjaga dan mendidik mereka. Jadi penentuan penjagaan kanak-kanak tersebut hendaklah berdasarkan keutamaan agar kepentingan mereka tidak terjejas sekiranya berlaku pertikaian atau perselisihan di kalangan